Yang nama pulun pada dunia, dia pun tak tidur 8 jam sehari. Apatah lagi orang yang beriman lebih sedikit daripada orang bisnes. Kenapa? Orang yang business minded, dia merasakan rugi tidur banyak. Apatah lagi orang yang beriman. Solat malam Nabi. Kita dah bincang tempoh hari yang mana nama tahajud, yang mana nama qiyamul lail. Lepas isyak terus bawa ke pagi sampai subuh dipanggil qiyamul lail. Sekiranya lepas isyak kita tidur, bangun balik malam kita solat, itu dipanggil tahajud. Lalu dalam keadaan ini kita sambung lagi dah. Kita dah bincang kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Maknanya orang yang beriman itu di dunia mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Bukan orang yang bisnes dah. Doktor kata orang dewasa yang paling-paling orang kata apa? Yang paling-paling ideal tidur sehari 8 jam. Tuan-tuan tidur 8 jam sehari ke? Saya nak tanya. Orang bisnes dia tak tidur 8 jam sehari. Yang nama pulun pada dunia, dia pun tak tidur 8 jam sehari. Apatah lagi orang yang beriman lebih sedikit daripada orang bisnes. Kenapa? Orang yang business minded, dia merasakan rugi tidur banyak. Apatah lagi orang yang beriman. Itu yang disebutkan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dan sangat sedikitlah daripada malam itu mereka tidur. Kerana malam dia dihidupkan dengan ibadah. Dan menurut Qatadah lagi, Mujahid dan lainnya, mana ayat ini ialah mereka tidak tidur pada malam hingga malam hari hingga ke pagi. Ini tafsiran daripada Qatadah dan Mujahid. Sementara menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maknanya ialah meskipun malam berlalu mereka tidak tidur sekejap pun. Maknanya samalah dalam tafsirannya oleh Ibnu Abbas, iaitu sepupu Nabi, nama dia Abdullah, anak kepada pak saudara Nabi bernama Abbas. Abbas. Ketika Nabi wafat, saya dah sebut Ibnu Abbas berapa umurnya? 15 tahun. Dia sahabat Nabi yang muda, yang kecil dan sepupu pada Nabi, tetapi sangat alim. Sebab itu matang, dewasa. Dia tidak perlu menjadi tua, faham tak? Kerana tak semua orang tua matang. Sebab itu kematangan itu boleh juga dimiliki oleh orang yang muda, syaratnya berilmu. Ilmu dan pengalaman menjadikan orang lebih matang. Lalu dalam keadaan ini samalah. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmatar rabbi. Ataukah orang yang beribadah pada waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sajidan sujud, wa qa'iman berdiri qiyam, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-nya. Surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Syekhul Islam berkata al-qunut maksudnya sentiasa berbuat taat. Qunut ini qanata, qaf nun ta, qanata. Qunut maksudnya orang yang sentiasa melakukan ketaatan. Qunut ini sifat orang yang beriman, dia selalu melakukan ketaatan. Dan orang solat bila memanjangkan berdiri, rukuk atau sujud, ia disebut orang yang qanitun. Orang yang dirinya dia baca tenang-tenang, dia panjangkan. Kemudian kalau dia rukuk pun dia panjangkan. Kalau dia sujud dia panjangkan. Dalam keadaan yang cukup tenang. Dia tidak mencuri pada solatnya. Tahu mencuri? Mencuri-curi. Sebab itu dalam kita ada tartib.
dalam rukun solat yang 13 dalam mazhab Asy-Syafi'i. Adakah tak disebut dalam mazhab yang lain tidak ada tamak-nina, tidak ada tertib? Adakah mereka itu tidak bersolat dalam keadaan yang tak ada tamak-nina? Sebagai contoh, mazhab yang paling tua, mazhab Imam Abu Hanifah, tak disebut di situ tamak-nina, tertib dalam keadaan zaman Imam Abu Hanifah itu dia dekat dengan zaman Rasulullah. Bila dekat dengan zaman Rasulullah, keadaan umat ketika itu tidak huru-hara tau. Umat ni dalam keadaan terpelihara daripada perkara-perkara yang rosak. Terima kasih kepada semua para penyumbang. Syukran jazilan katsira. Jazakallahu khairal jaza. Minumlah Tanwir Koko terbaik.